Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah dan rahmatnya. Dapat kita bertemu lagi pada pagi ini dalam siri kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari kedua Ramadan. Setiap tahun Ramadan datang. Setiap tahun insya-Allah kita akan bersama dengan Ramadan. Cuma Ramadan kali ini berbeza berbanding Ramadan-Ramadan sebelum ini. Bukan hanya kita sendirian yang merasai perbezaan ini, tetapi seluruh negara merasai perbezaan sambutan Ramadan al-Mubarak pada tahun ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu kita bersyukur kepada Allah kerana Allah masih lagi membenarkan, mengizinkan kita untuk menyambut ketibaan Ramadan pada kali ini. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik berbanding sebelum-sebelum ini. Ramadan kita bersama keluarga 24 jam di rumah. Ramadan kita boleh bertadarus dengan lebih baik, tidak terkejar-kejar dengan kerja-kerja lain. Ramadan yang membolehkan kita bersolat berjamaah 5 waktu dengan keluarga tanpa miss satu waktu pun insya-Allah. Banyak kelebihan sebenarnya dengan kejadian yang berlaku ini. Kita ambil hikmah dia insya-Allah. Dan kita lihat di alam-alam maya sendiri pun hari ini di Facebooknya, di IG-nya ramai kan orang-orang, individu-individu, kumpulan-kumpulan yang melakukan sidang secara langsung, sama ada kuliah, tazkirah, ceramah, perkongsian hidup, perkongsian keluarga, perkongsian menu masakan, pelbagai lagi. Insya-Allah semoga semua itu akan memberikan manfaat kepada kita sebagai seorang muslim dan mukmin insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya-Allah seperti mana yang saya maklum semalam, hari ini kita sambung kisah sahabat Nabi yang kedua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita terus dengan kisah sahabat Nabi yang kedua ini, saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah yang sedang menonton saat ini untuk berkongsi siaran langsung ini di laman Facebook tuan-tuan dan puan-puan. Boleh juga berkongsi pautan ataupun link ke grup-grup WhatsApp, Telegram rakan-rakan kita. Kejut mereka untuk mendengar kisah seorang lagi sahabat Nabi yang amat hebat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan perkongsian yang lebih meluas akan banyak memberikan manfaat kepada orang lain insya-Allah. Ini bukan kisah saya, bukan kisah Budianto, tetapi ini kisah sahabat Nabi yang amat hebat. Semalam kita telah berbicara tentang seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Kita melihat, kita mendengar bagaimana Talhah bin Ubaidillah yang disebut oleh Nabi sebagai syahid yang masih hidup, sehingga Nabi berkata kepada para sahabat, jika kamu hendak melihat orang syahid yang masih berjalan, lihatlah kepada Talhah bin Ubaidillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kisah Talhah kita dah bicara semalam. Hari ini, pagi ini insya-Allah kita bersama sekali lagi untuk kisah seorang lagi sahabat Nabi, iaitu Ja'far bin Abi Talib. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'far bin Abi Talib adalah seorang sahabat yang kisahnya cukup hebat.
Ja'far, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nama penuh ni ialah Ja'far bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Bila sebut nama ayah dia, nama datuknya, nama moyangnya, saya yakin kita kenal, kita tahu siapa Ja'far ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ja'far adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'far adalah abang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka ini dua beradik. Ada sejarawan menyatakan beza umur di antara Ali dengan Ja'far lebih kurang 10 tahun. Ada sebahagian sejarawan Islam juga memberitahu, menulis bahawa beza umur di antara kedua-dua ini adalah sekitar 20 tahun. Tak apalah, itu kurang penting perbezaan umur mereka. Yang penting ialah Ja'far dan Ali adik-beradik, Ja'far abang, Ali adik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ja'far ini banyak keistimewaannya sepanjang hayat kehidupannya. Ja'far hanya sempat hidup di muka bumi, tuan-tuan perempuan, tidak sampai 40 tahun. Umur Ja'far ketika meninggal dunia sekitar 39 tahun. Tuan-tuan, umur saya 40, tuan-tuan. Maksudnya, saya hidup sedikit lebih lama berbanding Ja'far bin Abi Talib. Tetapi tidak mungkin saya mampu untuk melawan ataupun kita kata menandingi apa yang telah dilakukan oleh Ja'far sepanjang kehidupan beliau. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ja'far adalah keturunan Bani Hashim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga keturunan Bani Hashim. Yang seperti saya sebut tadi, mereka adalah sepupu. Dalam keturunan Bani Hashim ni, tuan-tuan, ada 5 orang. Ada 5 orang, 5 tuan-tuan, yang wajah mereka hampir sama. Hampir seiras. 5 orang, tuan-tuan. Kita nak tengok siapa 5 orang ni yang wajah mereka hampir sama. Hampir sama dengan siapa, tuan-tuan? Hampir sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, tuan-tuan, kalau ada orang kata, "Wih, muka hang macam pelakon Korea tu." Bangga tak, tuan-tuan? Ada orang bangga, kan? Ada orang kata, "Puan, muka puan ni sebiji macam pelakon Jepun yang terkenal tu. Lembut, putih, comel." Berbunga-bunga tak dalam hati, tuan-tuan perempuan? Pasti ada yang berbunga-bunga. Tapi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini bukan nak bercakap tentang pelakon Korea, tentang pelakon Jepun, tapi hari ini kita nak bicara tentang sahabat Nabi Ja'far bin Abi Talib. Dan dalam keturunan Bani Hashim ada 5 orang yang wajah mereka hampir seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tuan-tuan, siapa? Yang pertama yang hampir mirip dengan Rasulullah adalah Abu Sufyan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan bin Harith. Yang kedua adalah Qussam bin Al-Abbas. Yang ketiga As-Sa'ib bin Ubaid. Okey? Yang keempat Al-Hasan bin Ali. Dan yang kelima Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang pertama tadi Abu Sufyan bin Al-Harith, beliau adalah sepupu Nabi juga. Yang kedua Qussam bin Al-Abbas, beliau juga adalah sepupu Nabi. Yang ketiga As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim, beliau adalah datuk kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan panggilan nama Imam Asy-Syafi'i.
Datuk Imam Syafi'i tuan-tuan, muka hampir sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hasan bin Ali, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah Ja'far. Dalam kelima-lima ini tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, orang yang paling dekat wajahnya dengan Rasulullah adalah Ali. Dan yang kedua adalah Ja'far. Dalam beberapa buku sejarah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan beberapa orang sahabat Nabi pernah tersalah, pernah tersilap memanggil Ja'far dengan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari belakang tengok macam Rasulullah, panggil, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya kali-kali Ja'far bin Abi Talib. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah wajah sudah seiras dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk berhampiran dengan Nabi, beriman dengan Nabi, sudah pasti Ja'far sepatutnya menjadi orang yang lebih berbangga kerana beliau dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ja'far dia memeluk agama Islam bila tuan-tuan? Okay, sebelum nak cerita Ja'far peluk agama Islam, Ja'far ini anak kepada Abu Talib. Abu Talib pemimpin kaum Quraisy yang sangat dihormati. Abu Talib ini punya ramai anak tuan-tuan. Punya ramai anak. Kan? Ramai anak. Dan beliau kurang berkemampuan untuk membesarkan kesemua anak-anaknya. Walaupun dia pemimpin besar kafir Quraisy, tapi beliau tidak memiliki harta yang banyak seperti mana pemimpin-pemimpin lain. Ini Abu Talib. Sehingga suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan pak saudara dia, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi bertemu dengan Abbas. Nabi berkata kepada pak ciknya, wahai pak cikku, antara keturunan Bani Hashim yang masih hidup lah ni, yang agak berkemampuan, yang agak boleh hidup dengan sedikit, kita kata taklah mewah tapi senang, adalah kita berdua, aku dengan kamu, wahai pakcikku. Mahu tak aku cadangkan sesuatu agar kita membantu bapa saudara aku, iaitu Abu Talib, yang juga adalah adik-beradik pakcikku, iaitu Abbas. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selepas berbincang agak panjang, kedua-duanya bersetuju untuk membantu Abu Talib. Kan? Abbas dengan anak menakan dia, Muhammad, telah bersetuju untuk membantu Abu Talib. Tuan-tuan, peristiwa ini sebelum Nabi diutus menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka bersetuju, mereka pergi bertemu dengan Abu Talib. Dan mereka sebutkan hasrat mereka. Apabila disebut hasrat mereka, Abu Talib seolah-olah membentangkan telapak tangannya. Membentangkan telapak tangannya, menyatakan rasa terima kasih kepada saudaranya Abbas dan anak menakannya Muhammad yang sudi untuk membantu mereka. Abu Talib kata boleh. Abbas dengan Muhammad kata mereka nak ambil salah seorang ataupun seorang satu anak-anak Abu Talib untuk dijaga oleh mereka di rumah mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib jawab apa? Boleh, kamu pilihlah anak-anak mana yang kamu nak ambil, kecuali abang mereka, iaitu Aqil. Abu Talib kata boleh pilih mana yang nak, tapi tak boleh ambil abang mereka, Aqil. Wallahu alam kenapa Abu Talib tidak bagi ambil abang itu. Maka Muhammad pun pilih
Siapa yang nak diambil? Muhammad telah memilih Ali untuk dijaga. Sementara Abbas telah memilih Ja'far untuk dijaga. Maka tinggallah Ali dan Ja'far bersama dengan Ali tinggal bersama dengan Muhammad, Ja'far tinggal bersama dengan pak saudara dia, iaitu Abbas. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjaga Ali sehingga beliau dewasa, sehingga beliau memeluk agama Islam. Ja'far juga dididik, dijaga, ditarbiah oleh Abbas dalam rumahnya sehingga beliau dewasa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila Nabi SAW diutus menjadi rasul di Gua Hira, balik ke rumah menyampaikan dakwahnya kepada isteri dan orang-orang sekitar kaum kerabatnya. Antara yang terawal masuk Islam ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tak berapa lama selepas Sayyidina Ali masuk Islam, Ja'far abangnya mengikut jejak langkah Sayyidina Ali untuk memeluk agama Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islamnya Ja'far ketika itu bersama-sama dengan isterinya. Masa tu dia dah kahwin. Nama isterinya Asma bin Umais. Ramai sahabat wanita nama Asma, tuan-tuan. Jadi yang bakal dapat anak tu, kalau keluar anak perempuan tu boleh lah kan. Letak nama anak Asma kan. Anak Abu Bakar pun nama Asma binti Abu Bakar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila Ja'far dan isterinya Asma binti Umais telah memeluk agama Islam, mereka telah mula diseksa, mereka telah mula dicaci, mereka telah mula dimaki hamun. Oleh siapa? Oleh orang-orang kafir Quraisy pada ketika itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka didera, walaupun mereka disiksa dengan begitu kejam, mereka tetap berada dalam keislaman. Mereka tetap berada dalam keimanan. Dibuatlah apa juga siksaan terhadap mereka, dipukul, dibaling batu, dimaki hamun, mereka tetap dengan keimanan mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuba banding dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita ini di dunia pada hari ini nak menyampaikan Islam, nak bercakap tentang Islam, kadang-kadang rasa takut. Takut apa? Takut mengguris hati orang-orang bukan Islam. Jadi menyebabkan kita pun tak mau cakap tentang Islam. Kan? Bukan kena hukum gantung pun, tuan-tuan. Kan? Baru nak suruh cakap tentang Islam, itu pun kita takut, kita gentar. Kita belum disiksa lagi, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan saya rasa untuk diludah oleh masyarakat pun, saya rasa tidak ramai pendakwah di Malaysia yang menghadapi situasi tersebut. Maksudnya saya nak sebut betapa jauhnya kita ini dengan sahabat Nabi. Kan? Kita kalau mungkinlah kita buat sesuatu kenyataan, kita buat sesuatu perkara, kemudian kita dimaki hamun, kita dicaci oleh masyarakat, mungkin ada kalangan kita yang tersentap hatinya. Kan? Mungkin ada kalangan kita yang seolah-olah mungkin istilah dia merajuk, aku tak mau cakap dah, BP kat hampa. Kan? Aku tak mau buat dah, hampa aja betul yang berbuat. Kan? Aku tak mau buat dah BP . Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang baik itu pasti ada ujiannya. Sesuatu yang mulia itu pasti perlu dilalui dengan perjuangan. Begitu juga dengan Ja'far bin Abi Talib dan isterinya. Mereka tetap teguh, istiqamah, berada dalam keimanan walaupun mereka mendapat siksaan yang amat dahsyat
daripada kaum mereka sendiri. Bukan yang dera ni orang luar, tuan-tuan. Yang mendera mereka ini adalah kaum mereka sendiri. Orang yang tinggal bersama dengan mereka selama ini. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari, satu waktu, Rasulullah telah membenarkan para sahabat untuk berhijrah ke bumi Habsyah. Bumi Habasyah. Kalau hari ini peta dunia mungkin banyak buku sejarah menyatakan Habasyah ini adalah Ethiopia. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi membenarkan, memberikan keizinan kepada sahabat-sahabat Nabi ketika itu untuk berhijrah. Kenapa? Untuk menyelamatkan iman mereka daripada terus diganggu, diseksa oleh orang-orang kafir yang memungkinkan kalaulah mereka ini terus diganggu dan diseksa, bimbang, mereka ini mungkin boleh murtad semula. Mereka ini mungkin boleh beralih kepada agama asal. Maka Nabi membenarkan mereka berhijrah ke Habasyah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ramai-ramai sahabat Nabi yang dibenarkan untuk berhijrah itu, adanya suami isteri ini, iaitu Ja'far dan Asma binti Umais. Dua orang ini telah mohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berhijrah. Maka berhijrahlah mereka ke bumi Habasyah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya apabila Nabi membenarkan sahabat ini pergi berhijrah ke Habasyah, sebenarnya Nabi sedih. Nabi sangat sedih. Nabi sedih. Sebab apa sedih, tuan-tuan? Sebab mereka adalah orang-orang asal Mekah. Mereka aman bahagia sebelum memeluk agama Islam tinggal di Mekah. Apabila mereka memeluk agama Islam, mereka dicaci. Hidup mereka sudah tidak selesa. Tetapi mereka tetap dalam keimanan. Mereka mahu meneruskan perjuangan dengan agama ini. Untuk mengelakkan motivasi mereka mungkin hilang, makin hari makin menurun, Allah telah memberikan keizinan kepada Muhammad untuk membenarkan para sahabat Nabi ini keluar berhijrah. Ke mana? Ke Habasyah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hijrah pertama dalam Islam. Hijrah ke Habasyah. Kan? Saya rasa ramai orang tahu, kan? Ini hijrah yang pertama. Ada dua kumpulan yang pergi berhijrah ke Habasyah. Kumpulan pertama lebih agak sedikit awal, tapi jumlah dia tak ramai. Jumlah kumpulan pertama ni dikatakan sekitar 12 orang lelaki dan 4 wanita. Kumpulan kedua lebih ramai, iaitu seramai 83 orang lelaki dan 18 atau 19 wanita. Ini jumlah mereka yang pergi ke Habasyah untuk menyelamatkan diri agar mereka boleh mendalami Islam dan beramal dengan agama Islam apa yang mereka tahu pada waktu itu di bumi Habasyah dengan lebih selamat insya-Allah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di Habasyah mereka dapat hidup dengan aman. Bumi Habasyah pada masa itu dipimpin oleh seorang Najasyi yang bernama Ashamah. Dalam sejarah dikatakan Najasyi ini bernama Ashamah. Najasyi bukan nama orang, tuan-tuan dan puan. Najasyi ni macam Fir'aun. Dia adalah pemimpin. Dia adalah raja. Nama bukan nama individu, tapi nama bagi jawatan, ataupun kita kata contoh macam raja di Mesir zaman Nabi Musa dipanggil Fir'aun. Pemimpin di Habasyah pada zaman ni
disebut sebagai Najasyi. Dan nama dia Ashamah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Negeri ataupun negara Habasyah pada ketika itu adalah sebuah tempat yang aman, tenteram, seronok duduk di situ. Jadi umat Islam yang pergi berhijrah ke situ rasa bahagia, boleh bersolat, boleh beramal tanpa diganggu-gugat oleh orang-orang kafir. Di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Saya ucapkan selamat datang kepada yang baru menonton siaran langsung ini. Saya mohon jasa baik untuk kita semua berkongsi siaran langsung ini ke laman-laman FB kita agar lebih ramai rakan-rakan kita mendapat manfaat daripada kisah ini insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dah tahu Ja'far telah Islam dan dia berhijrah ke Habasyah. Sekarang kita nak tengok kisah Ja'far bin Abi Talib bersama isterinya Asma binti Umais tinggal di Habasyah. Ada satu peristiwa yang besar berlaku di Habasyah pada waktu itu. Peristiwa ini yang menjadi kenang-kenangan sejarah sehingga kepada hari ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membacakan peristiwa besar ini melalui penceritaan Ummu Salamah. Tuan-tuan, Ummu Salamah ini kalau tuan-tuan baca kisah hidup dia, special tuan-tuan. Ummu Salamah special. Dia orang terawal yang pergi berhijrah ke Habasyah dan dia juga orang terawal yang pergi berhijrah ke Madinah. Hebat Ummu Salamah ni tuan-tuan. Jadi, cerita di Habasyah ni datang daripada Ummu Salamah. Selepas dia balik, dia berhijrah ke Madinah, datang cerita Ummu Salamah ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar apa Ummu Salamah punya cerita tuan-tuan. Apabila sampai di Habasyah, kami menerima layanan yang cukup baik sebagai tetamu. Kami merasa aman dengan agama kami. Kami dapat beribadah kepada Allah tanpa disakiti atau mendengar sesuatu yang tidak kami sukai. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila berita ini sampai kepada orang-orang Quraisy, mereka telah melakukan konspirasi ke atas kami. Mereka menghantar 2 orang lelaki yang amat kuat daripada kalangan mereka. Mereka berdua ialah Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila diketahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keizinan kepada orang-orang yang baru masuk Islam ketika itu pergi berhijrah ke Habasyah, orang-orang kafir Quraisy dia tidak duduk diam tuan-tuan. Mereka terus berusaha untuk menjejaki orang-orang Islam ini. Mereka tidak mahu agama Islam ini, agama baru kata mereka ini, disebarkan kepada orang lain. Jadi oleh itu kafir Quraisy, Abu Jahal ketika itu telah menghantar delegasi ke Habasyah untuk bertemu dengan Raja Habasyah bagi memohon apa? Memohon penghantaran balik sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita guna bahasa hari ni tuan-tuan, penghantaran balik. Yang ni rakyat kami. Jadi rakyat kami ini telah datang ke negeri kamu, wahai Najasyi, wahai Raja Habasyah. Jadi mereka ini perlu dipulangkan semula kepada kami. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi seolah-olah kalau kita lihat situasi ini, umat Islam yang pergi ke sana, mereka cuba mendapatkan, kalau istilah hari ini adalah suaka politik, untuk mereka tinggal di satu-satu negara
tanpa gangguan daripada orang lain, terutama musuh mereka yang mungkin datang daripada negara asal mereka. Jadi yang dihantar itu, tuan-tuan, delegasi yang dihantar itu diketuai oleh 2 orang kafir Quraisy yang amat hebat, iaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Tuan-tuan mungkin pernah dengar kan? Amr bin Al-As. Tuan-tuan, ketika ini Amr belum Islam. Ketika ini Amr belum lagi memeluk agama Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka diutus ke sana, maka mereka pun telah pergi bertemu dengan Najasyi. Siapa yang pergi bertemu dengan Najasyi, tuan-tuan? Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Sebelum mereka pergi bertemu dengan Najasyi, mereka pergi bertemu dahulu dengan padri-padri, pendeta-pendeta Nasrani. Sebab orang yang berada di Habasyah ketika itu, mereka menganut agama Nasrani, sembah matahari, tuan-tuan. Jadi 2 orang ni, iaitu Amr bin Al-As dan siapa tadi? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Abdullah bin Abi Rabi'ah, pergi bertemu mencari pendeta-pendeta. Kira ulama lah, ulama-ulama Nasrani ini. Apabila mereka bertemu dengan ulama-ulama ini, tuan-tuan, mereka bagi apa, tuan-tuan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Mereka bagi hadiah. Seorang satu. Kalau ada 10, setiap orang dapat hadiah ni, tuan-tuan. Kemudian mereka bagi tahu dekat padri-padri ini bahawa sekarang ini rakyat kami sedang berada di negara kamu, iaitu di Habasyah ini. Mereka telah melarikan diri daripada kami dan datang ke sini. Mereka ini bukan orang-orang baik. Jadi tuan-tuan, Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah sedang berusaha memujuk, tuan-tuan, memujuk padri-padri ini dulu sebelum nak pergi jumpa dengan raja mereka. Jadi dia pujuk dengan padri-padri ini, tolong habaq dekat raja kamu, orang-orang ini yang datang dari negara kami, dari Mekah itu, mereka ini adalah orang-orang jahat, orang tidak baik. Jadi jangan benarkan mereka tinggal di sini. Jadi justru itu kami datang untuk bawa mereka pulang. Jadi kami nak minta kebenaran kamu, membenarkan kami bawa mereka ini pulang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak, tuan-tuan? Bagaimana delegasi datang dari luar negara, dia ada strateginya. Dia bukan serang terus nak pi tangkap dia tu. Dipujuk dulu padri. Sebab apa dia pujuk padri dulu, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Kerana dengan pujuknya padri ini pula akan berjaya untuk pujuk dan mempengaruhi Najasyi. Itu tujuannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah berjaya memujuk padri ini setuju untuk memujuk pula raja mereka membenarkan Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah membawa pulang semua umat Islam ini ke bumi Makkah. Apa jadi seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Amr bin Al-As mengharapkan apabila padri ini telah bersetuju untuk memujuk Raja Najasyi ataupun Ashamah ini, mereka berharap mereka akan dipanggil oleh raja untuk diberi penerangan lebih jelas. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan, Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah mengharap sangat agar umat Islam ini tidak dipanggil oleh Raja Najasyi untuk diberi penerangan. Kerana Amr bimbang. Abdullah bin Abi Rabi'ah takut. Kalaulah dipanggil umat Islam ini pergi menghadap raja, menceritakan perkara sebenar,
mereka bimbang umat Islam ini boleh mempengaruhi Najasyi. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, itu bermakna Amru sedar tentang keupayaan para sahabat ini, sahabat-sahabat Nabi ini untuk memberikan penjelasan, dan dia bimbang raja ini akan terpengaruh dengan umat Islam ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amru dan Abdullah pergi bertemu dengan Raja Najasyi melalui perantara siapa? Padri-padri tadi, tuan-tuan. Wahai tuanku, sesungguhnya sekumpulan pemuda kami yang jahat telah sampai ke negeri tuanku. Mereka datang dengan membawa satu agama yang kami tidak mengetahuinya. Begitu juga tuan-tuan semua. Mereka meninggalkan agama kami dan tidak pula memeluk agama tuanku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amru memulakan bicara dengan Raja Najasyi, memberitahu kepada Najasyi bahawa ada satu kumpulan pemuda yang datang dari negeri kami, datang ke negeri kamu tuanku. Mereka ini adalah orang jahat. Mereka ini telah meninggalkan agama nenek moyang mereka di Makkah, datang ke sini, dan datang ke sini pun mereka tidak memeluk agama kamu. Nampak tuan-tuan? Nampak macam mana mereka Abdullah dengan Amru cuba untuk mempengaruhi raja. Dia habaq depa ni jahat satu. Yang kedua, depa tinggalkan agama mereka di Mekah, dan yang ketiga, depa datang sini pun depa tak peluk agama kamu. Tuan-tuan, itu hujah untuk memberikan keyakinan kepada Najasyi. Sesungguhnya kami dihantar oleh pembesar-pembesar kaum mereka yang terdiri daripada ayah-ayah, bapa-bapa saudara dan juga kaum kerabat mereka. Kami ditugaskan untuk memohon tuanku mengembalikan mereka ini. Para pembesar kaum mereka ini adalah orang yang lebih mengetahui apakah fitnah yang telah dibawa oleh mereka ini. Tadi dia dah habaq, kata mereka ini jahat, tinggalkan agama di Mekah, datang sini pun tak perlu agama kamu, wahai Raja Najasyi. Kemudian untuk menguatkan lagi hujah mereka, Amru kata mereka ini, kami ni dihantar oleh pembesar-pembesar Mekah yang mereka itu adalah ayah-ayah, bapa-bapa saudara, adik-beradik mereka yang sedang berada di tanah air kamu pada waktu ini. Tuan-tuan nampak? Dia main sentimen keluarga pula, tuan-tuan. Maksudnya dia nak habaq secara jelas bahawa orang kat Mekah tu memang sungguh-sungguh minta mereka ni dibawa pulang semula ke bumi Mekah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Najasyi melihat kepada padrinya. Tuan ingat dah lagi, padri tadi telah menerima hadiah yang amat mahal daripada Amru dan Abdullah, kan? Tuan, itulah rasuah, tuan-tuan. Rasuah bukan berlaku zaman kita. Bukan mula berlaku zaman kita hari ini. Rasuah dah ada nu. Zaman Nabi lagi dah ada rasuah, tuan-tuan. Ni, Amru dengan Abdullah, dia bawa hadiah itu. Itu adalah rasuah, tuan-tuan. Mula dia rasuah dulu kepada si padri untuk memudahkan mereka ini bertemu dengan raja. Dan dia pengaruh padri ini dulu. Apabila mereka ni bertemu dengan raja, Raja Najasyi tengok kepada padri. Kan? Macam mana? Kan? Boleh percaya ke mereka ni? Boleh harap ke mereka ni? Lebih kurang macam itulah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Padri pun memberikan isyarat boleh dipercayai kedua-dua yang datang ini. Kemudian padri pun memulakan kata-katanya, wahai tuanku, mereka berdua berkata benar. Wah, sesungguhnya kaum mereka lebih mengetahui mengenai mereka dan angkara yang telah mereka lakukan. Serahkanlah mereka ini kepada kaum mereka untuk dibuat keputusan tentang mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, padri tadi menekankan lagi kepada Najasyi. Hanya kaum mereka yang lebih mengetahui apa masalah mereka. Jadi tuanku, pulangkan balik mereka ini kepada kaum mereka.
Namun kata-kata itu menyebabkan raja menjadi sangat murka. Tuan-tuan, Najasyi menjadi sangat marah. Kerana apa dia marah? Dia kata kepada orang yang berada di sekitar itu, tidak, wallahi, aku tidak sekali-kali tidak akan menyerahkan mereka sehinggalah aku memanggil dan bertanya mengenai tuduhan yang dilemparkan kepada mereka. Tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Najasyi kata tidak. Aku takkan serah mereka ini lagi kepada kaum mereka. Tetapi aku nak panggil mereka datang jumpa dengan aku, menceritakan kepada aku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan Amru dan Abdullah agar umat Islam dipanggil untuk menghadap Najasyi akhirnya berlaku, tuan-tuan. Dipanggillah umat Islam ini untuk menghadap. Maka Ummu Salamah menceritakan orang Islam telah berkumpul, telah berbincang. Siapa yang nak dibawa untuk bertemu dengan Najasyi? Tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nak bawa siapa bertemu dengan Najasyi? Bincang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila kami berbincang, kata Ummu Salamah, akhirnya kami telah mendapat satu keputusan. Kami semua bersetuju untuk menghantar Ja'far bin Abi Talib sebagai wakil juru cakap kami dengan Najasyi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa umat Islam memilih Ja'far untuk pergi menghadap Najasyi? Tuan-tuan, orang Islam ni tak pernah jumpa Najasyi tau. Tak pernah jumpa raja di luar. Kan? Ini first time nak pergi jumpa. Kan? Lepas tu dalam keadaan mereka tahu betapa orang kafir Quraisy sedang berusaha untuk bawa mereka balik. Dan orang Islam dah tahu, Ja'far dah tahu, Ummu Salamah dah tahu, sahabat-sahabat lain juga dah tahu betapa mereka ini nak ditemu duga oleh raja kerana orang-orang kafir telah datang untuk membawa mereka pulang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rombongan umat Islam pun pergilah ke istana Najasyi untuk bertemu dengan Najasyi. Tuan-tuan, di sinilah berlakunya perbualan yang amat-amat penting dalam perjuangan Ja'far, dalam perjuangan umat Islam ketika itu di bumi pada waktu tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila sampai di hadapan Raja Najasyi, mereka melihat ramai orang berada di situ. Ramai orang berada di situ. Ada Najasyi, ada padri-padri. Padri-padri ini, tuan-tuan, dikatakan memakai selempang hijau. Semua yang berada di situ memakai selempang hijau kerana itu petanda semua itu adalah golongan bangsawan. Dan dalam ramai-ramai itu juga, tuan-tuan, ada dua orang kafir Quraisy. Siapa dia? Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Apabila semua dah mengambil tempat masing-masing, dah duduk di tempat masing-masing, Najasyi bermula mengungkapkan kata-kata. Agama baru apakah yang telah kamu anuti sehingga kamu meninggalkan agama kaum kamu? Kamu juga tidak menganut agamaku dan juga mana-mana agama yang lain. Najasyi mulakan kata-katanya, agama apa yang kamu anuti sekarang ni? Selepas kamu tinggalkan agama lama kamu dan kamu datang ke sini, kamu juga tidak memeluk agama aku. Ja'far dengan tenang menjawab, tuan-tuan, tuanku, sesungguhnya kami dahulunya adalah kaum yang berada dalam kehidupan jahiliah.
Kami menyembah berhala dan memakan bangkai. Kami melakukan perkara-perkara yang keji. Kami juga memutuskan hubungan silaturrahim. Selain itu, kami juga berlaku buruk kepada jiran. Yang kuat di kalangan kami membaham golongan yang lemah. Begitulah keadaan kami sehinggalah Allah mengutuskan seorang rasul daripada kalangan kami yang kami kenali nasab keturunan, kejujuran, amanah dan keluhurannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Ja'far sebut secara jelas, kami beriman, kami memeluk agama baru ini. Dia mulakan dengan kata-kata, sesungguhnya dahulu kami berada dalam kebodohan. Kami berada dalam jahiliyah. Kami sembah berhala, kami makan bangkai, kami bergaduh sama-sama sendiri. Kami berebut jawatan. Tapi apabila datang seseorang yang kami kenali keturunan dia, kami kenali kejujurannya, amanahnya dia, dia mendakwa dia menjadi sebagai rasul, sebagai nabi, dan kami percaya dengan dia, kami ikut dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ja'far menjawab dengan penuh keyakinan. Ja'far memberikan jawapan dengan penuh keyakinan, tuan-tuan. Beliau telah mengajak kami kepada Allah. Ja'far meneruskan lagi kata-katanya, mengesakan dan menyembahnya. Beliau juga menyeru kami membuang segala benda yang kami dan datuk nenek kami sembah selain Allah yang berupa batu-batu dan berhala-berhala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, panjang lebar Ja'far memberikan penerangan kepada Najasyi dan orang-orang yang berada di sekitar itu. Kemudian Ja'far menyatakan lagi, kami telah memilih tuanku, bukan raja-raja yang lain. Kerana kami suka untuk berjiran dengan tuanku. Dengan itu kami berharap kami tidak akan dizalimi di sisi tuanku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ja'far meneruskan kata-katanya. Ja'far kata, tuan-tuan, mereka memilih bumi Habasyah ini kerana bumi Habasyah ini aman, diperintah dengan adil oleh raja yang adil, iaitu Najasyi. Kan? Maka kami yang didera di sana, kami yang telah diseksa dengan kejam di tanah air kami datang sini untuk dapat keamanan. Sebab itu kami pilih kamu, kan, sebagai orang yang telah memerintah negara ini, kawasan ini, kan. Jadi kami harap sangat, wahai tuanku, janganlah serahkan kami kepada kaum kami yang telah menzalimi kami. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Habis panjang berjela-jela, Ja'far bagi penerangan kepada Najasyi. Najasyi bertanya soalan pertama kepada Ja'far. Adakah kamu menghafal sesuatu yang dibawa oleh Nabi kamu itu? Tuan-tuan, Najasyi tanya Ja'far, hang hafal tak sesuatu yang dibawa oleh Nabi kamu itu? Ja'far kata apa? Ya, aku menghafal. Najasyi kata, tolong bacakan kepada aku apa yang kamu hafal itu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Ja'far bin Abi Talib membaca ayat daripada surah Maryam 1 hingga 4. Terjemahan dia, Kaf ha ya ain sad. Ini ialah perihal limpahan rahmat Tuhanmu, wahai Muhammad, kepada hambanya Zakaria. Ingatkanlah peristiwa ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan doa permohonan secara perlahan. Ia merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya telah lemahlah tulang-tulangku dan telah putih melepaklah uban kepalaku. Dan aku, wahai Tuhanku, tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonanku kepadamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini adalah ayat
doa daripada Nabi Zakaria yang berdoa kepada Allah agar mereka dikurniakan seorang cahaya mata, seorang anak lelaki yang boleh menggantikan dia sebagai Nabi selepas itu. Semua orang tahu kan, anak Nabi Zakaria adalah Nabi Yahya, kan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ja'far terus membacakan ayat-ayat ini. Kemudian Najasyi menangis. Tengah-tengah Ja'far baca ayat-ayat ini, tuan-tuan, Najasyi menangis. Bukan menangis biasa, tuan-tuan, menangis sampai basah janggut Najasyi ini. Kan? Basah pipi, basah muka, basah janggut ni. Kalau air mata sampai ke janggut, tuan-tuan, maknanya air mata itu turun tanpa henti. Kalau setakat turun satu, tuan-tuan, dia tidak akan membasahi janggut. Tapi apabila turun berderai-derai air mata ni banyak sampai merambu, orang utara kata, dia akan membasahi janggut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Najasyi berkata, sesungguhnya perkara yang dibawa oleh Nabi kamu ini dan apa yang dibawa oleh Isa adalah terbit daripada cahaya yang satu. Tuan-tuan dan puan, apabila Ja'far membacakan ayat-ayat tadi, ia sama seperti mana yang difahami oleh Najasyi daripada kitab-kitab ni yang terdahulu. Iaitu ada persamaan. Persamaan apa, tuan-tuan? Kisah Nabi Isa ada persamaan. Kaum Nasrani, tuan-tuan, dia percaya dengan Nabi Isa. Dalam kitab-kitab ni ada menyebut tentang kisah Isa. Dia beriman ini adalah Nabi mereka, tuan-tuan. Jadi apabila dibacakan ayat ini, dia kata, sama ayat ini dengan apa yang aku baca dulu. Kan? Sebab itu Najasyi ketika dia bercakap perkara ini, dia tengok kepada padri-padrinya. Ialah padri ni ulama. Mereka lebih menguasai ilmu-ilmu agama mereka pada waktu itu. Kemudian, ini membuatkan, tuan-tuan, Najasyi telah percaya kepada orang-orang Islam ini. Maksudnya, Ja'far telah memberikan hujah yang begitu mantap kepada Najasyi. Sehingga Najasyi kata apa, tuan-tuan? Kamu pergilah. Wallahi, aku sekali-kali tidak akan menyerahkan kamu kepada mereka. Tuan-tuan, saya ulang. Najasyi, lepas dia dengar hujah daripada Ja'far, Najasyi tengok kepada Amru, tengok kepada Abdullah bin Abi Rabi'ah. Najasyi kata, wallahi, aku takkan serah mereka ni kepada kamu untuk dibawa balik ke tanah air kamu. Jelas, tegas. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila semua keluar dari istana Najasyi, Amru bin Al-As telah mengugut orang Islam, telah mengugut Ja'far, telah mengugut beberapa orang yang berada di situ. Wallahi, Amru kata, esok aku akan mai menghadap Najasyi sekali lagi dan aku akan sebut satu perkara mengenai mereka yang akan menyebabkan mereka marah kepada kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Abdullah bin Abi Rabi'ah membantah tindakan yang nak dilakukan oleh Amru tersebut. Dia bantah. Kan? Tapi Amru bertegas. Esok dia nak main semula, dia nak sebut sesuatu kepada Najasyi dan dia yakin apa yang dia akan cerita kepada Najasyi ini akan membuatkan Najasyi akan marah. Najasyi akan kecewa dan Najasyi akan benarkan orang Islam ini dikeluarkan dari bumi Habasyah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Esok Amru pergi jumpa Najasyi sekali lagi. Wahai tuanku, sesungguhnya mereka yang kamu lindungi dan berikan tempat berteduh itu telah mengatakan sesuatu yang besar tentang Isa bin Maryam. Tuanku utuskan seseorang kepada mereka untuk bertanyakan tentang ini. Tuan-tuan,
Amru ini nak meletakkan, kita kata apa, kekeliruan kepada Najasyi. Jadi dia kata pendapat mereka ini tentang Isa bin Maryam berbeza dengan kamu. Jadi kamu panggil mereka sekali lagi, tanya pula tentang Isa bin Maryam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika dipanggil semula sekali lagi, orang Islam berasa bimbang. Kerana bimbang tidak dapat menjawab persoalan kemusykilan Najasyi ini sekali lagi. Jadi ditanya, apakah, Najasyi tanya balik kepada orang Islam, ini keesokan hari, apakah yang akan kamu perkatakan mengenai Isa bin Maryam apabila raja bertanya mengenainya? Ini mereka cuba berbincang. Tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berlaku perbualan lagi di antara Ja'far dengan Najasyi. Najasyi tanya, apa pandangan kamu tentang Isa bin Maryam? Apa pandangan kamu tentang Isa bin Maryam? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami hanya perkatakan mengenai Isa berdasarkan apa yang dibawa oleh Nabi kami. Ja'far kata, kami percaya tentang Isa ini melalui apa yang diperkatakan oleh Nabi kami, iaitu Muhammad. Kemudian Najasyi kata lagi, apa yang Nabi kamu kata? Ja'far pun menjawab, Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, Rohnya dan kalimahnya yang diberikan kepada Maryam yang dara dan perawan. Mendengar sahaja jawapan yang keluar dari mulut Ja'far, Najasyi terus memukul tangannya ke bumi seraya berkata, Wallahi, Isa bin Maryam tidak terkeluar daripada apa yang dibawa oleh Nabi kamu, walaupun sekadar satu urat rambut. Maksudnya tuan-tuan, apabila Ja'far menjawab tentang Isa bin Maryam ini, kisahnya, ceritanya, kefahamannya sama seperti mana yang difahami oleh Najasyi. Iaitu Najasyi faham Isa itu adalah Nabi, Isa itu adalah pesuruh, Isa itu adalah anak Maryam, dan Maryam itu adalah anak gadis, dan dia adalah gadis suci. Ini yang diceritakan oleh Ja'far kepada Najasyi. Jadi ini menjadikan Najasyi makin yakin dengan Ja'far bin Abi Talib. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Najasyi melihat kepada Abdullah bin Abi Rabi'ah dan kepada padri-padrinya. Kemudian Najasyi sebut kepada semua. Dia sebut kepada Amru, kamu baliklah ke tempat kamu, bawa pulang semua hadiah-hadiah kamu ini, aku tidak perlukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Amru pun keluar dari istana Najasyi dan mereka pun balik ke semula ke Mekah dan meninggalkan umat Islam di bumi Habasyah yang hidup dengan penuh keamanan dan ketenteraman. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama umat Islam tinggal di Habasyah, tuan-tuan? Tahu tak, tuan-tuan? Umat Islam tinggal di Habasyah lebih kurang 10 tahun, tuan-tuan. Lebih kurang 10 tahun. Dalam tempoh 10 tahun itu, tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mereka tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila sampai ke satu masa, kan, selepas mereka aman hidup di Habasyah, kan, mereka mendengar rakan-rakan mereka di Makkah telah mula berhijrah ke Madinah. Maka mereka pun dari Habasyah
telah mula untuk pergi berhijrah ke Madinah. Okay, sebelum itu tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tak habis lagi tuan-tuan dan puan dah. Jangan pergi mana-mana, tunggu dengan saya insya-Allah. Insya-Allah. Panjang lagi ni. Cerita Ja'far ni panjang lagi. Dalam sejarah dikatakan Najasyi akhirnya memeluk Islam. Cuma dia tak pernah bertemu dengan Nabi dan dia meluk apabila dia mati, Nabi membuat solat jenazah ghaib di bumi Madinah pada ketika itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu masa Ja'far, isterinya Asma dan beberapa lagi umat Islam telah mula menerima arahan telah menerima keizinan untuk berhijrah pula dari Habasyah pergi ke Madinah. Tuan-tuan. 2 kali hijrah ni tuan-tuan. Tadi dari Mekah pergi ke Habasyah. Jadi orang yang berhijrah ke Habasyah ini dari Habasyah pula dia akan pergi ke Madinah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini selepas 10 tahun tuan-tuan. Selepas 10 tahun. Tuan-tuan bayang 10 tahun tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya macam mana mereka belajar tentang Islam. Mungkin ada orang yang pergi balik yang tak ramai untuk menyampaikan tentang Islam, tentang utusan-utusan yang mungkin dihantar sesekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ke-7 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah. Umat Islam mula meninggalkan bumi Habasyah dan pergi ke bumi Madinah. Apabila sampai di Madinah tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam baru habis perang di Khaybar. Baru menang di Khaybar melawan Yahudi. Laknatullah alaih. Sampai sahaja di Madinah, Nabi terkejut tuan-tuan. Sahabat baginda yang lama tidak ditemui, iaitu Ja'far bin Abi Talib telah tiba, telah kembali. Dipeluk ni Ja'far dengan seerat mungkin. Dalam sebahagian buku sejarah dikatakan Nabi mencium Ja'far di kening Ja'far. Dikatakan di antara dua kening ni, dua bulu kening ni. Nak menunjukkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat teruja, sangat seronok sehingga Nabi terpacul dari mulutnya. Aku tidak tahu sama ada aku gembira ini kerana kepulangan kamu atau kerana kemenangan kita di Khaybar. Allahu akbar tuan-tuan. Bila baca cerita macam ni tuan-tuan, bila Nabi seronok dengan sahabat, Nabi peluk sahabat, Nabi cium sahabat tuan-tuan. Allah, kita tidak dapat nikmat ini tuan-tuan dan puan. Kita tidak dapat nikmat ini. Tetapi sahabat-sahabat Nabi, mereka mendapat nikmat yang amat besar ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tahun 7 Hijrah hiduplah Ja'far, isterinya Asma dan anak-anak mereka. Okey, yang masih kecil ketika itu di Madinah Al-Munawwarah. Apabila duduk di Madinah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Ja'far ini dia dikenali sebagai orang yang sangat pemurah tuan-tuan. Ja'far ni sangat pemurah tuan-tuan. Cukup pemurah. Orang kalau minta duit dekat dia, orang kalau minta makan dekat dia, pasti dapat. Takkan tak dapat. Fakir miskin, orang susah datang jumpa dengan Ja'far, mereka pasti akan diberikan makanan tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Siapa cerita ni tuan? Abu Hurairah. Abu Hurairah cerita tuan-tuan. Apa cerita Abu Hurairah? Abu Hurairah kata, orang yang paling baik kepada kami golongan miskin ini adalah Ja'far bin Abi Talib. Abu Hurairah ini adalah orang miskin tuan-tuan. Abu Hurairah kata, orang yang paling baik dengan kami orang miskin ini adalah Ja'far bin Abi Talib. Beliau pernah membawa kami ke rumahnya untuk memberi kami makan.
Apabila makanan habis, beliau mengeluarkan bekas minyak sapi. Makanan habis tuan-tuan, bawa keluar bekas minyak sapi. Bagaimanapun bekas itu tidak mempunyai apa-apa. Bawa keluar bekas minyak sapi tuan-tuan. Bukan kata ada minyak sapi dalam tu tuan-tuan. Ada bekas saja. Kemudian kami belah bekas itu, kata Abu Hurairah, dan kami calit. Kalau saya kata, kami calit dan jilat saki baki minyak sapi itu. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nak gambarkan apa? Betapa Ja'far bin Abi Talib, dia tidak akan membiarkan rakan-rakan yang susah ini, orang-orang yang susah ini tidak mendapat sesuatu daripada dia. Sehingga dia digelar oleh orang-orang miskin ini dengan gelaran Abul Masakin, bapa orang-orang miskin. Tuan-tuan, Abul Masakin, Abu al-Miskin, bapa kepada orang-orang miskin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya pribadi Ja'far bin Abi Talib. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terlalu hebat, sangat hebat tuan-tuan. Tidak ada tandingannya untuk kita dengan kita ini, kan? Jadi sempena Ramadan ini tuan-tuan, ramai orang susah, ramai fakir miskin, ramai orang yang kehilangan pendapatan, ramai orang yang mungkin ada sebahagiannya telah terpaksa berhenti kerja kerana ujian COVID-19. Perintah kawalan pergerakan yang dilakukan oleh negara kita pada hari ini memberikan mungkin kita kata kesan yang agak besar kepada golongan-golongan tertentu. Justru itu tuan-tuan, mengambil semangat Ramadan, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan mengambil juga semangat Ja'far bin Abi Talib untuk sama-sama kita memberikan sumbangan kepada projek Bakul Kasih Ramadan, anjuran ISMA Seberang Perai Utara. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita nak memberikan sumbangan kepada asnaf, orang-orang miskin, orang-orang susah pada waktu ini. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di kaca handphone ataupun kaca laptop tuan-tuan dan puan ini ada kan nombor nak dihubungi, nombor akaun bank. Kita merayu tuan-tuan, saya merayu kan, agar kita memberikan sumbangan kepada mereka ke akaun ini untuk kami salurkan kepada orang-orang yang memerlukan di sekitar kawasan Kepala Batas, Sungai Dua, Kulim, Seberang Perai Utara ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, gunakan Ramadan ini untuk kita menjadi orang-orang yang sangat pemurah seperti mana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, Ja'far balik dari Habasyah pergi ke Madinah, dan Ja'far tinggal di Madinah tidak sampai setahun tuan-tuan, ataupun lebih kurang setahun. Sebab pada tahun hadapan, tahun ke-8 Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar satu ketumbukan ketenteraan, satu pasukan perang ke Mu'tah, yang kita kenal dengan nama Perang Mu'tah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi hantar? Kenapa Nabi hantar perang ke Mu'tah ini? Sebelum itu, seorang utusan Nabi, saya lupa nama dia. Kalau tak salah saya, nama dia Imran bin Harith. Imran bin Harith. Kalau salah, esok saya perbetul. Sekejap lagi saya cek balik. Tak salah saya, Imran bin Harith. Utusan ini dihantar oleh Rasulullah untuk pergi ke Mu'tah bagi menyampaikan surat dan kita kata mengajak orang-orang Mu'tah kepada Islam. Tetapi tuan-tuan, sampai di Mu'tah, Imran ini dibunuh oleh orang-orang kafir di Mu'tah. Ditangkap, dibunuh. Apabila sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berita penangkapan dan pembunuhan Imran ini,
Rasulullah sangat marah dan terus mengarahkan para sahabat untuk menyiapkan pasukan tentera. Siapkan pasukan tentera. Apabila siap pasukan tentera, dilantik panglimanya. Dilantik orang pertama ataupun ketua mereka, iaitu Zaid bin Harithah. Sebelum Rasulullah lepaskan mereka ini untuk pergi ke Mu'tah, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi pesan kepada para sahabat-sahabat besar ini. Apa Nabi kata? Nabi dah lantik Zaid bin Harithah sebagai panglima. Dialah ketua yang akan melihat kumpulan tentera Islam ini. Nabi kata, jika Zaid terbunuh atau cedera, maka Ja'far bin Abi Talib akan menjadi ketua. Jika Ja'far terbunuh atau cedera, maka Abdullah bin Rawahah akan menjadi ketua. Jika Abdullah bin Rawahah pula terbunuh atau cedera, maka tentera Islam hendaklah memilih seorang daripada kalangan mereka sebagai ketua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut secara jelas, dilantik Zaid jadi ketua apabila Zaid terbunuh atau cedera yang mungkin tidak mampu untuk bangkit lagi. Dilantik pula Ja'far bin Abi Talib sebagai ketua. Apabila Ja'far pula terbunuh atau cedera parah, lantiklah Abdullah bin Rawahah. Apabila Abdullah bin Rawahah juga cedera dan tidak ataupun terbunuh, lantik orang Islam pada waktu itu, tentera Islam pada masa tersebut, pilihlah seorang daripada kamu untuk mengetuai kamu. Berangkatlah 3,000 tuan-tuan. 3,000 tentera-tentera Islam berangkat pergi ke Mu'tah untuk menuntut bela atas kematian Imran bin Harith, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Mu'tah tuan-tuan? Mu'tah ini hampir di kawasan bumi Syam. Kalau hari ini dikatakan sekitar tempat di kawasan Jordan. Apabila sampai di sana tuan-tuan, mereka terkejut bertemu dengan 100,000 tentera Rom dan 100,000 tentera apa tuan-tuan? Tentera Kristian Arab. Kan? Minta maaf tuan-tuan, Imran tadi bukan dibunuh oleh kafir Quraisy, tapi dia dibunuh oleh orang-orang Rom. Okey. Sebab pada masa itu kawasan Rom itu dikuasai oleh, kawasan Syam itu dikuasai oleh Rom, Empire Rom. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. 3,000 nak lawan 200,000 tuan-tuan. Berapa nisbah tu tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Besar, banyak. Kan? Tetapi orang Islam berundok tak? Takut ke? Tak takut tuan-tuan. Sebab apa? Orang Islam perang untuk mati. Mati syahid itu mereka nak dapat syurga Allah. Orang kafir perang nak hidup. Tapi orang Islam perang nak mati tuan-tuan. Sebab dengan kematian ini mereka dapat masuk syurga Allah tanpa dihisap. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hampir sampai ke penghujung. Cerita Ja'far makin menarik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang baru menyertai saya, tolong share video ini, rakam secara langsung ini, agar ramai lagi kawan-kawan kita dapat manfaat daripada kisah Ja'far bin Abi Talib. Sebaik sahaja peperangan meletus di antara dua pasukan ini tuan-tuan, Zaid bin Harithah telah gugur sebagai salah seorang syahid di medan Mu'tah. Panglima mereka tuan-tuan, Zaid bin Harithah, telah gugur. Zaid bin Harithah telah kalah, telah tewas tuan-tuan. Maksud tewas ini apa ialah? Dia telah syahid fi sabilillah. Sebaik saja melihat Zaid gugur ke bumi, Ja'far bin Abi Talib dengan pantas pergi ke arah Zaid, mengambil panji, iaitu bendera. Mengambil panji dan Ja'far terus mara ke hadapan. Tuan-tuan, dalam perang, bendera ataupun panji itu amat penting. Selagi mana panji masih berkibar di udara, sama ada dipegang oleh kita atau apa cara sekalipun, musuh akan lihat
mereka itu masih wujud, mereka itu masih lagi mampu untuk berperang dengan kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi dah pesan tadi dah, kalau Zaid terbunuh, siapa yang ambil alih? Ja'far bin Abi Talib yang ambil alih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tanpa berlengah, Ja'far terus mengambil panji itu dan terus mara ke hadapan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dengar kisah yang amat sedih ini tuan-tuan. Ja'far menjulang panji itu dengan tangan kanannya setinggi mungkin untuk memberitahu kepada musuh betapa mereka belum gugur, mereka belum tewas, mereka tidak akan berundur, malah mereka akan terus mara ke hadapan bertempur dengan musuh-musuh Allah. Sambil dia membawa panji itu, dia telah mendeklamasikan satu puisi. Alangkah baiknya syurga dan kedatangannya yang semakin menghampiri. Minumannya sedap dan sejuk. Rom adalah Rom yang azabnya sudah hampir. Mereka adalah kafir dan mempunyai keturunan yang jauh daripada kami. Menjadi kewajipan aku bertemunya untuk memenggal mereka. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Ja'far melaungkan puisi ini dengan penuh semangat. Diakhiri puisi ini, menjadi kewajipan aku untuk bertemu dengan mereka, dengan tentera-tentera Rom, untuk dipenggal kepala-kepala mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ja'far mara ke hadapan, menetas kita kata apa, menebas seorang demi seorang tentera-tentera Rom, tentera-tentera kafir laknatullah alaih itu. Sampai satu waktu, tangan kanan Ja'far yang memegang panji itu ditebas oleh musuh Allah, putus tangan kanannya tuan-tuan, dan Ja'far menyambut panji itu dengan tangan kiri. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan bayang dalam buku sejarah dikatakan Ja'far tidak rasa yang tangannya itu telah diputuskan oleh musuh Allah. Dia sedang asyik dengan perang, dia sedang asyik untuk menikmati syurga Allah tuan-tuan. Dia tak rasa sakit bahawa tangan dia putus. Dia ambil panji dengan tangan kiri, dia terus berjuang lagi, dan akhirnya datang lagi tentera kafir memutuskan tangannya yang sebelah kiri pula tuan-tuan. Maka panji itu dia pegang pula dengan, dikatakan dalam buku sejarah, dengan dadanya, dan dibantu oleh tangannya yang kudung itu, seolah-olah memegang begini agar panji itu tidak jatuh tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hebatnya Ja'far tidak akan membenarkan panji itu jatuh ke bumi sebagai satu isyarat kepada musuh mereka masih wujud, mereka masih berjuang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah ke satu tempat muslimin muslimat apabila panji itu akhirnya disambar oleh Abdullah bin Rawaha. Kenapa Abdullah menyambar panji itu tuan-tuan? Kerana Ja'far bin Abi Talib telah gugur ke bumi, ditikam dengan sedahsyat-dahsyatnya oleh tentera-tentera kafir laknatullah alaih. Maka Abdullah bin Abu Rawaha mengambil panji itu. Tidak berapa lama tuan-tuan dan puan, Abdullah bin Rawaha pula dibunuh oleh tentera-tentera Rom. 3 orang nama yang Nabi sebut. Kalau gugur Zaid, Ja'far ambil alih. Kalau Ja'far gugur, Abdullah bin Rawaha ambil alih. Kalau Abdullah juga gugur, kamu pilihlah pemimpin di kalangan kamu. Maka orang Islam pun pilih pemimpin untuk mengetuai mereka ketika itu. Siapa yang mereka pilih tuan-tuan? Mereka telah setuju untuk memilih Khalid bin Al-Walid sebagai pengganti ataupun ketua mereka pada waktu itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Okey, jadi perang Mu'tah, pendek cerita, umat Islam kalah tuan-tuan. Tetapi bagaimana
Tuan-tuan, kalau ada masa nanti cuba baca tentang perang Mu'tah, bagaimana Umar bin Al-Khattab Khalid bin Al-Walid telah berjaya dengan strateginya untuk mengundurkan tentera-tentera Islam agar kematian tidak banyak berlaku. Dalam perang itu dikatakan tentera Islam hanya mati seramai 13 orang. Daripada 3,000 orang yang mati hanya 13 orang, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka berunduk sampailah ke Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, tuan-tuan, Allah telah memberitahu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beritahu apa, tuan-tuan dan puan-puan? Allah telah memberitahu tentang kesyahidan 3 orang sahabat ini. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawahah. Sebaik saya tahu tentang perkara ini, tuan-tuan, baginda sangat sedih. Sangat sedih, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi telah pergi ke rumah Ja'far bin Abi Talib, bertemu dengan isterinya Asma binti Umais dan anak-anak Ja'far. Tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila Nabi tiba di rumah Ja'far, Nabi melihat Asma sedang melakukan persiapan menyambut kepulangan suami. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, anak-anak sedang gembira menanti kepulangan bapa. Apabila melihat Nabi sampai, Asma nampak sedikit gembira kerana mungkin ada berita gembira Nabi nak bagi tahu kepulangan pejuang-pejuang dari medan Mu'tah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi masuk ke dalam perkarangan rumah Asma, wajah Nabi nampak muram. Asma pelik. Asma bertanya kepada Rasulullah. Sebelum itu, apabila Nabi memberikan salam, Nabi minta anak-anak Ja'far, wahai anak-anak Ja'far, mari kepada aku. Anak-anak ini terus menuju kepada Rasulullah dan mencium Rasulullah, bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keriangan. Nabi cium setiap orang anak-anak Ja'far yang masih kecil, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi cium mereka, Nabi peluk mereka seperti kasih seorang ayah kepada anak sendiri. Tapi raut muka Nabi menunjukkan kesedihan yang amat tinggi, tuan-tuan. Nabi tidak berjaya menyembunyikan kesedihannya. Dan akhirnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Asma bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi aku tebus diri aku dengan ayah dan ibuku. Apakah yang buat kamu menangis, wahai Rasulullah? Adakah kamu telah mendapat berita mengenai Ja'far dan 2 temannya? Asma bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa jadi? Tolong bagi tahu kepada kami, apa berita Ja'far dan 2 orang rakannya? Nabi menjawab dengan penuh ketenangan, ya, mereka semua telah syahid pada hari ini. Saat itu, tuan-tuan, keriangan, kegembiraan yang terpancar dari wajah anak-anak Ja'far, daripada gembira bertukar menjadi sedih, daripada gelak ketawa bertukar menjadi tangisan. Mereka sekeluarga menangis teresak-esak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak pantas, tidak mampu untuk melihat suasana sedih itu. Lantas Nabi ingin berlalu pergi. Ketika itulah Nabi berdoa. Nabi berkata, ya Allah, gantikan Ja'far untuk anak-anaknya. Ya Allah, gantikan Ja'far untuk isteri dan keluarganya.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengarkan kata-kata Rasulullah tentang Ja'far suatu hari, tuan-tuan. Dakhaltul barihah al-jannah fara'aitu fiha Ja'faran yatiru ma'al malaikah. Malam tadi aku telah masuk ke dalam syurga. Dakhaltul barih al-jannah, Nabi kata. Malam tadi aku telah masuk ke dalam syurga. Aku lihat di dalamnya Ja'far sedang terbang bersama para malaikat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila mendengar hadis ini, kata-kata Nabi ini, Asma dan anak-anaknya mula rasa gembira. Asma gembira kerana suaminya sedang berada di syurga. Suaminya sedang terbang di syurga. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa dalam beberapa buku sejarah, banyak menyatakan tentang Ja'far itu juga diberi, kita kata apa, diberi gelaran Ja'far At-Tayyar. Tuan, Ja'far At-Tayyar. Apa maksud Ja'far At-Tayyar? Ja'far yang terbang. Terbang di mana, tuan-tuan? Ja'far terbang di syurga Allah. Ja'far juga diberi gelaran dengan Dzul Janahain. Dzul Janahain, pemilik dua sayap di syurga. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ja'far syahid di medan Mu'tah pada usia 39 tahun. Meninggalkan seorang isteri yang cukup salihah, meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Tetapi Rasulullah telah menyebut kepada isteri dan anak-anaknya betapa Ja'far berada di syurga Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dunia belum kiamat lagi, tuan-tuan. Tapi Nabi telah memberitahu kepada sahabat betapa Ja'far sedang berada di syurga. Ja'far sedang terbang di syurga dengan dua sayap. Apa maksud dua sayap, tuan-tuan? Yang dikatakan dalam dengan Ja'far At-Tayyar yang terbang, Dzul Janahain, ada dua sayap. Nabi kata itulah dua sayap yang menggantikan kedua-dua tangannya yang putus. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi lihat dalam mimpi itu, tuan-tuan, dalam syurga Ja'far terbang dengan dua-dua sayap. Sayap itu masih berdarah, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Inilah kisah hero pejuang umat Islam. Inilah kisah hero-hero umat Islam yang sepatutnya kita ceritakan kepada anak-anak kita, tuan-tuan. Hero-hero inilah yang kita nak bawa kisah mereka sumbat dalam telinga, dalam minda anak-anak kita, tuan-tuan. Bukan hero Korea, bukan hero Hindustan, bukan hero Barat, tapi ceritalah hero-hero Islam ini. Talhah bin Ubaidillah berperang sampai ketitisan darah terakhir. Ja'far bin Abi Talib berjuang sehingga syahid. Inilah hero yang kita nak angkat, kita nak ceritakan kepada anak-anak kita. Biar anak kita kalau ditanya siapa ikutan kamu, siapa idola kamu, siapa orang yang paling kamu kagum, biarlah anak kita mengungkapkan, aku kagum dengan Talhah bin Ubaidillah. Aku nak jadi macam Zaid bin Harithah. Aku nak ikut seperti mana Ja'far bin Abi Talib. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan kita yang mengangkat kisah-kisah hero Islam ini ke hadapan masyarakat, siapa lagi yang nak angkat kisah ini, tuan-tuan? Jangan tenggelamkan kisah-kisah sahabat hebat ini
di timbunan-timbunan buku semata-mata. Jangan tenggelamkan kisah-kisah hebat hero-hero muslimin ini dalam kehebatan dunia hari ini dengan kisah-kisah hero-hero yang merapu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu untuk hari ini, insya-Allah kita sambung kisah sahabat Nabi yang ketiga esok insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sekadar itu daripada saya untuk pagi ini, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti tidak ada kebaikan kalau bukan datang daripada Allah. Semua yang baik mesti datang daripada Allah. Kita ini hanya melakukan sedikit kebaikan sahaja. Tapi yang lemah itu sudah pasti datang daripada kelemahan saya selaku hamba yang hina di sisinya. Insya-Allah bertemu lagi pada esok hari. Tuan-tuan perempuan, walaupun baru masuk, baru tengok ni, tuan-tuan perempuan boleh share, lepas tu boleh ulang tengok semula insya-Allah. Ambil kebaikan-kebaikan daripada kisah Ja'far ini. Semoga ia memberikan cetusan motivasi dan dorongan untuk kita beramal dengan lebih teguh dan kukuh dalam agama Islam ini insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita akan ada kuis tuan-tuan. Saya nak sebut. Kita ada kuis. Dan kita akan bagi hadiah tuan-tuan. Kuis kisah tentang sahabat. Jadi tuan-tuan dan puan kena tengok cerita ni dari semalam. Talhah, hari ini Ja'far, esok sahabat ketiga. InsyaAllah hari Jumaat ni kita akan keluar soalan kuis untuk minggu ni dulu. InsyaAllah kita akan bagi hadiah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk jauh tak apa, kita post hadiah tu. InsyaAllah. Tak apa, tuan-tuan, kita bagi soalan mudah-mudah. Sebab kita memang nak bagi hadiah ni tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kena tengoklah. Tak boleh terlepas. Okey? InsyaAllah tuan-tuan dan puan. Berjumpa lagi esok pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.